Terdapat individu yang menyimpan sebuah perasaan dendam yang mendalam setelah mengalami kekecewaan. Pendaman dendam yang juga kemudian membawa kepada pentumpahan darah orang lain. Inilah siri jenayah yang berlaku lebih 3 dekad yang lalu di negara kita. Seorang penjenayah yang melakukan jenayahnya kerana kononnya ingin membalas dendam atas kekecewaan yang dialaminya. Hasil daripada kekecewaannya, belasan gadis yang tidak bersalah diragut maruah mereka oleh lelaki ini. Bukan itu sahaja, ada juga yang nyawanya dicabut oleh lelaki ini. Segalanya bermula pada tahun 1985 apabila Lee Chong-ming merupakan seorang lelaki berbangsa Cina yang dikatakan mempunyai rupa paras yang menawan ini berasal dari Mentakap Pahang. Pada asalnya, Chong-ming hanyalah seorang lelaki biasa yang baru saja menetap bersama dengan teman wanitanya di Kelantan. Kisah cinta Chong-ming akhirnya terputus di tengah jalan apabila teman wanitanya itu sudah tidak dapat bertahan lagi dengan sikap Chong-ming yang suka berhibur dengan wanita-wanita lain di negara Gajah Putih, Thailand yang juga berada hanya bersebelahan dengan negeri yang didiami mereka itu. Chong-ming yang masih menyimpan perasaan sayang yang teramat terhadap teman wanitanya itu juga untuk menyelamatkan hubungan mereka. Akan tetapi usahanya itu gagal dan dia berasa kecewa lalu mengalami tekanan akibat daripada perpisahan tersebut. Sejak dari perpisahan itu, Chong-ming mula membenci wanita dan merasakan yang kaum wanita harus membayar semula kekecewaan yang dialami itu. Oleh itu, dia telah mula merancang untuk menggoda dan membalas dendam dengan wanita-wanita, terutamanya yang mempunyai wajah seakan-akan bekas teman wanitanya. Dia mula mencari wanita di surat khabar dengan menelefon nombor-nombor telefon yang tertera pada iklan-iklan di akhbar tersebut. Modus operandi ini mudah. Dia akan memikat wanita-wanita yang dihubungi dengan ayat-ayat manis yang dilontarkan dari bibirnya. Kemudian, dia akan cuba untuk memujuk wanita-wanita tersebut untuk keluar bersama dengannya. Di sinilah jenayahnya bermula. Chong-ming akan memasukkan pil khayal ke dalam air mangsanya, lalu membuatkan mangsa-mangsanya menurut segala apa yang dikatakan oleh Chong-ming. Chong-ming selalunya akan mengambil segala barangan berharga mangsa sebelum merogam mereka dan jika bernasib baik, mereka tidak akan dibunuh. Nama Chong-ming juga mulai naik hasil daripada laporan-laporan yang dibuat oleh mangsa-mangsanya yang tidak dibunuh. Ditambah pula dengan penemuan pihak berkuasa terhadap 2 rangka mayat wanita secara berasakan di Selangor dan di Perak. Juga menaikkan lagi nama Chong-ming yang sudah pun merupakan suspek utama dalam beruan pihak berkuasa. Pihak berkuasa telah menerima banyak laporan berkenaan kegiatan jenayahnya dan dia seharusnya diberkas untuk dibawa ke muka pengadilan dengan segera. Pihak berkuasa pun mula melakukan pemburuan secara besar-besaran terhadap gerangan yang bernama Chong-ming yang begitu licik dalam mengelakkan dirinya daripada dikesan. Kelicikannya ini kemudian menjurus kepada penawaran wang berjumlah RM20,000 kepada sesiapa yang berjaya memberikan maklumat terperinci mengenai Chong-ming. Tidak terhenti di situ, pihak berkuasa juga telah menampal puluhan ribu poster wajah Chong-ming di serata negara dalam usaha membekas penjenayah pembahaya itu. Malang sekali, kesemua usaha ini gagal dan kegagalan ini yang sekali lagi membawa kepada penawaran wang yang berjumlah begitu besar iaitu RM50,000 kepada sesiapa yang berjaya menangkap Chong-ming untuk dibawa ke muka pengadilan. Tarikh 28 Ogos 1997, lebih 10 tahun daripada tahun Chong-ming memulakan kegiatan jenayahnya. Pada tarikh tersebut, Chong-ming telah mengungkut salah seorang mangsa roganya untuk menyebarkan gambar bogel mangsa yang diambil oleh Chong-ming sendiri. Jika Chong-ming tidak menerima wang RM10,000 daripada wanita tersebut, gambar itu akan tersebar. Mudah sekali wanita tersebut tidak panik dan ugutan daripada Chong-ming itu lalu terus ke balai polis dan membuat sebuah laporan polis berkenaan ugutan daripada Chong-ming tersebut. Hasil daripada laporan tersebut, Chong-ming kembali diburu pihak berkuasa semula. Chong-ming akhirnya berjaya ditangkap setelah sekian lama usahanya menangkapnya dilaksanakan. Walaupun begitu, beliau masih liat untuk ditangkap. Chong-ming dikatakan menyedari kehadiran pihak berkuasa dan cuba melarikan diri sebelum ditembak di kaki oleh pihak berkuasa. Walaupun sudah ditembak, dia berjaya memasuki keretanya dan cuba untuk memadu dalam usahanya menyelamatkan diri. Muncul sekali pihak berkuasa kita yang cekap dan mahir berjaya juga menahan Chong-ming dan membawanya ke muka pengadilan. Di mahkamah, Chong-ming hanya berjaya dibuktikan bersalah di atas satu pertuduhan saja, di mana dia dibuktikan bersalah atas kematian seorang pedendam rambut. Dikatakan bahawa Chong-ming tidak dapat dibuktikan bersalah di atas pertuduhan-pertuduhannya yang lain kerana kekurangan bukti. Lee Chong-ming dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara di atas kesalahan tersebut. Setelah beberapa ketika dia menjalani hukumannya, dia disahkan positif HIV dan dipindahkan ke sel berasingan di penjara. Pada tarikh 30 Mac 2001, Chong-ming dikerahkan ke hospital terapi akibat masalah kesihatan. Tambahan lagi dengan antibodinya yang lemah. Setelah hampir 2 minggu terlantar di hospital, Lee Chong-ming pun menemui ajalnya pada tanggal 10 April 2001.